بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. Hadis berkenaan bab zakat minal Islam, zakat bahagian daripada rukun Islam, diriwayatkan daripada Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang awal-awal memeluk kepada agama Islam. Beliau yang mendapat gelaran, pelbagai macam gelaran. Yang pertama adalah Talhatul Khair, Talhah yang penuh dengan kebaikan. Talhatul Fayyad, Talha yang suka memberi. Dan Talhatul Jud, Talha yang pemurah. Gelaran ini diberikan kepada Talha disebabkan sifatnya, di mana digelari Talhatul Khair disebabkan oleh kerana kebaikan yang dilakukan oleh Talha di dalam pembelaannya kepada Rasulullah yang cukup agung dan cukup mulia, di mana beliau salah seorang yang melindungi Rasulullah dalam peperangan Uhud sehingga jari-jarinya itu putus terkena senjata tajam disebabkan melindungi Rasulullah. Dinyatakan dalam sebuah riwayat lebih 70 tusukan antara pedang, panah dan juga tombak yang mengenai tubuh badan Talha bin Ubaidillah dalam peperangan Uhud ketika melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talha yang mengikuti Rasulullah dalam peperangan itu ketika Nabi menghindarkan diri daripada kejaran musyrikin Quraisy dan Nabi ingin menaiki bukit yang agak tinggi. Nabi tidak mampu untuk mendakinya disebabkan oleh kerana luka yang banyak mengucur daripada tubuh badan Rasulullah. Lebih-lebih lagi Nabi memakai 2 baju besi ketika itu. Badan lemah karena luka, ditambah lagi beratnya 2 baju besi yang dipakai menyebabkan beliau tidak mampu mendaki atau menaiki anak bukit. Talhah yang mengiringi kepada Rasulullah bersama dengan beberapa orang Ansar yang mereka dikejar oleh kaum musyrikin. Nabi SAW mengatakan kepada yang bersama dengan Rasulullah, siapakah di antara kamu yang pergi untuk menghalang kepada musyrikin? Maka Talha mengatakan, ana ya Rasulullah. Kata baginda Rasulullah, kamu ikut dengan saya. Maka seorang Ansar turun berhadapan dengan musyrikin Quraisy yang akhirnya syahid 2-3 orang, yang pada akhirnya Talha yang sampai menaiki anak bukit itu Nabi yang ingin menaiki anak bukit tidak mampu, maka didokong oleh Talha bin Ubaidillah, badan Nabi SAW diangkat. Yakni sudahlah Nabi memakai 2 baju besi, diangkat oleh Talha sehingga baginda Rasulullah dapat menaiki anak bukit tersebut untuk menghindari daripada kejaran kaum musyrikin Quraisy pada ketika itu. Maka kata Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahwasanya hari itu adalah hari kemuliaan bagi Talha bin Ubaidillah. Ini gelaran Talhatul Khair. Adapun Talhatul Fayyad atau Al-Jud, sifatnya pemurah, disebabkan oleh kerana Talha ini satu hari dalam keadaan mahmum, dalam keadaan dia susah hati. Orang biasanya kalau susah hati kalau tak ada duit. Talha bin Ubaidillah susah hati ketika banyak duit. Didatangi oleh temannya, nampak muram mukanya, kemudian ditanya, wahai Talha, apa aku nampak engkau ni susah hati? Gal dikatakan, iya, duit terlalu banyak di dalam, dia kata. Apa yang kamu susah dengan banyaknya duit? Agihkan saja. Betul lah, diagihkan semua. Wala yabqa indahu dirham, tidak tersisa di biliknya 1 dirham.
Beliau membeli tanah daripada Sayyidina Uthman bin Affan, harganya lebih kurang 700.000 guna duit masa itulah. Dirham ke dinar ke, dirham saja entah berapa sekarang. Kalau nilai 1 dirham itu berapa, berapa dengan harga perak. 700.000 dirham dibeli dan selesai dibawa, dihantarkan oleh pembantu Uthman bin Affan, diberi cash, tak ada bank masa itu. Kata Talha mengatakan tidak sepatutnya bagi seseorang ketika duit ada di dalam rumahnya, dia pun takkan aku nak risau pasal duit ada dalam rumah ini, apa yang berlaku kepada duit itu. Maka dia duduk di halaman rumahnya, panggil dia punya pembantu apa semua, hantarkan fulan, hantarkan fulan, hantarkan fulan sampai habis. Talhatul Jud, pemurah. Wahakala hidup di zaman beliau meninggal dunia dalam peperangan Jamal. Dibunuh oleh seseorang, dikatakan yang bunuh adalah Marwan ibn al-Hakam dalam kitab Safwatus Safwa. Falhasil adalah Talha bin Ubaidillah adalah salah seorang yang disanjung oleh Nabi SAW. Meriwayatkan hadis ini. Ja'a rajulun, datang seseorang daripada ahli Najd dan bertanya kepada Rasulullah dalam keadaan rambutnya itu tak kemas. Artinya datang daripada jauh. Dan kami tidak mendengar suaranya. Dia daripada jauh itu dah panggil kepada Rasulullah, tanya soalan daripada jauh sebelum sampai, makanya tak dengar. Kami tidak mendengar. Pasal apa? Bertanyanya, nampak Nabi daripada jauh, dah panggil kepada Nabi, terus tanya, kita pun tak dengar. Wala nafqahu ma yaqul, kami tak tahu apa dicakap, sehingga menghampiri Rasulullah. Artinya ketika bercakap bila masa jauh daripada Nabi dah bercakap dulu. Kemudian dia bertanya tentang al-Islam. Daripada adab bertanya itu sudah kita boleh nampak tentang bagaimana dangkalnya atau rendahnya pengetahuan, ilmu dan adab orang ini. Bila mana seseorang itu dangkal ilmunya, kurang ilmunya, berasal daripada tempat yang jauh, bertanya satu soalan, jangan bagi jawaban yang susah. Jangan bagi jawaban yang menyusahkan, yang memberatkan kepada orang ini. Maka ketika ditanya oleh orang itu, Rasulullah tanya, beritahukan kepada aku tentang Islam. Nabi kata salat 5 waktu. Nabi tak kata salat 5 waktu, puasa, zakat, haji. Salat 5 waktu. Nabi diam. Walihada kalau kita berhadapan dengan orang yang masih dalam tahap jinak-jinak, jangan diberitahukan perkara yang susah di dalam agama. Belum apa-apa baru nak jinak-jinak dengan agama, kita dah beritahu kamu kena khitan. Ataupun diceritakan hal-hal yang memberatkan kepada orang itu. Orang itu lari. Bagi tahu yang sedap-sedap dulu, yang enak-enak dulu, supaya orang itu boleh jatuh hati dulu dengan agama. Faham tu? Maka ditanya, apa itu Islam? Nabi kata salat 5 waktu. Orang itu tanya balik, adakah selain daripada 5 waktu yang patut saya buat? Nabi kata tidak, kecuali kalau kamu nak berbuat sunat. Nabi tidak mengatakan ya, tambahkan dengan sunnah. Jawaban Nabi tidak. Kalau dikatakan tidak, ringan atau tidak ringan? Ringan. Nabi paham bijak, khatibun nas ala qadri uqulihim, dan ini tarbiyah yang diajar oleh Nabi, bukan hanya isinya tapi cara Nabi berhadapan. Kelas yang lalu saya bahaskan bagaimana Nabi marah kepada Mu'adz bin Jabal yang tegas. Pasal apa? Pasal nak jaga hati orang yang masih nak jinak dengan agama. Ada orang datang kepada Rasulullah meminta, diberi banyak oleh Nabi. Ada orang yang dia baik, saleh, orangnya rapat dengan Nabi, minta tak dibagi oleh Nabi.
Pasal apa Nabi bagi yang Nabi tak kenal, yang baru jinak dengan Islam dengan banyak, yang kenal lama tak dibagi oleh Nabi SAW. Nabi kata, aku bagi kepada orang ini supaya dia semakin jinak dan suka kepada Islam, tapi yang ini dah mantap Islamnya, ku serahkan dirinya itu dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bijak menempatkan tepat pada tempatnya. Maha guru daripada semua guru. Bukan ilmunya sahaja, tapi sistem pendidikan yang diajar oleh Nabi SAW. Dibaca macam mana orang yang datang bertanya. Datang kepada Rasulullah, seorang bertanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling baik? Amalan yang paling baik? Nabi menjawab, solat tepat waktu. Ada orang lagi bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Birrul walidain, bakti kepada orang tua. Orang lain pula tanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Jihad fi sabilillah. Soalannya sama, jawabannya berbeza. Abdullah bin Abbas ditanya, apa hukum orang mencium istrinya tengah hari bulan Ramadan? Abbas bin Abdul Muttalib kata, tak apa. Orang lain pula tanya, apa hukum orang mencium istrinya tengah hari bulan Ramadan? Gal, tak boleh. Soalannya sama, jawabannya berbeza. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Yang tadi bertanya orang tua, yang kedua anak muda. Khawatir perkara yang lebih mendatangkan perkara yang membatalkan kepada puasa. Ini belajar daripada mana Abdullah bin Abbas? Daripada Rasulullah SAW. Datang orang tanya, amal apa paling baik? Birrul walidain. Orang lain tanya, apa amal paling baik? Jihad fi sabilillah. Amal apa paling baik? Salat pada waktunya. Yang pertama datang tak betul dengan mak bapaknya. Yang kedua datang malas untuk berjihad. Yang ketiga datang malas dalam salatnya. Diberikan jawaban sesuai dengan keadaan orang itu. Jadi letakkan ubat tepat pada penyakit. Lukanya itu di mana? Itu ubatnya letak di situ. Jangan luka di kaki letak di tangan. Dokter kena paham penyakit pesakit itu. Jangan bagi ubat dulu sebelum diperiksa penyakitnya apa. Faham dong? Hakada. Maka diberitahu oleh Nabi apa? Salat 5 waktu. Adakah yang lain? Nabi kata tidak. Kecuali kalau kamu nak tambah. yakni uslubnya itu indah, cantik, tidak memaksakan, tidak memberatkan. Dalam ayat hadis sebelumnya, ini agama mudah. Siapa orang yang mempersulit tentang hal ehwal agama dalam amal ibadahnya, kemudahan akan mengalahkan kepada orang yang menyulitkan. Hada citra kepada agama al-Islam. Kemudian ditanya balik, adakah selain daripada kemudian Nabi menambahkan, kemudian puasa Ramadan. Kemudian orang itu tanya, ada lagi selainnya? Nabi kata tidak, kecuali bila mana kamu nak melakukan puasa yang sunnah. Diam. Lalu bagi tahu zakat. Tidak terus berkata puasa, salat, zakat. Langkah demi selangkah. Zakat. Kemudian ada yang lain? Nabi kata tidak, kecuali kalau kamu nak melakukan yang sunnah, yakni dengan bersedekah. Dia mengatakan sambil bangkit dia pergi tinggalkan Nabi, mengatakan aku tak akan tambahkan dan tak akan kurangkan. Yakni la sunnah aku tak nak buat sunnah. La puasa sunnah, wala salat sunnah, wala zakat sunnah. Aku nak buat yang wajib saja. Puasa wajib, salat wajib, zakat wajib. Yang sunnah tak nak dibuat. Kata Nabi, "Qad aflaha wa abihi in sadaq." Kalau dia betul cakapnya, yang wajib dibuat, yang sunnah tak dibuat, tetap dia akan masuk syurga. Bukankah simple ini agama, mudah? Yang bikin sulit kita sendiri yang bikin susah. Faham dong?